Okay, so saya akan repeat again daripada Docker untuk install, untuk tarik, untuk run container yang ada PHP version 8. Alright. So dekat depan ni sudo docker images ada PHP version 7.3 dan 7.4 saja. So saya akan install balik pakai command yang sama tadi. Okay. Sebelum tu kita buat directory dulu kan. Okay, buat directory. Buat kat sini pun boleh. New directory week 02. Okay, so saya ada directory week 02. Okay, so bila saya ls sekali lagi ada week 02, nampak? Saya masuk dalam week 02, ls tak ada apa-apa. So saya runkan command yang tadi. Ini. Okay, nama container saya sama juga week 02. Okay, so runkan PHP 8 Apache. Alright, so enter. So nampak dia kata dia tak jumpa image PHP, so dia download. Okay, so dah siap. Clear sudo docker ps images. So dah ada image PHP 8 dan sudo docker ps dah ada container nama week 2 pakai image PHP 8.8 Apache. Dia pakai images ni. Right? Okay. Ada soalan tak? Tak ada kot sir. Okay, kalau kata saya dah ada satu container pakai 8, boleh tak saya jadikan satu lagi container pakai image yang sama? Boleh sir. Boleh, kita try . Okay, yang penting dia punya port number jangan sama 8002. Nama dia pun jangan sama. Week 02.5 katakan. Suku lah. Suku tak apa lagi, jangan 3 je. 3 nanti jadi 3 suku. Okay, so sudo docker ps. So saya ada satu port 8001, satu port 8002. Nama satu week 02 suku. Okay. Okay, macam mana tadi? Saya pindahkan layer ni ke sini. Okay, saya jadikan nama dia project. And then masukkan layer ni kan. Alright. Okay, dah masuk. So saya boleh tengok kat sini. 192. Okay, port 8001 dalam project Lion ada. Okay, so yang 8002 pun pakai folder yang sama pun wujud, nampak? Nampak saya dah ada dua PHP pakai container yang sama dan juga path yang sama. Nampak tak?
Kalau saya nak buat folder yang lain boleh? Boleh kot, Boleh sir. kan? Okey. So macam mana kita delete docker rm, stop dulu. Okey. So bila stop, yang kedua ni mati kan? Betul tak? Yang 8001 masih hidup. Okey. And then kita delete dia punya container kita. Okay, so dah tak ada. So kita create folder baru, nama dia mkdir week 02 suku. So saya dah ada folder week suku. Okay. So saya onkan balik yang tadi. Okay, so 8002. Okay, 8002 hidup. Tapi file tu tak ada sebab dia bukan pakai macam 8001 tadi. Okay. Let's say kita cari yang lain. Ambil yang mula-mula lah. Laju sangat lah. Kok kelak sejam dah ni. Belum PHP lagi. Okey, dekat Zen kamu dah ada dah. Benda ni. Template ni. Dah, sir. Dah. Sekejap saya habiskan yang ni sat. Zip. Set here. So ada breeze. Oh, dia ada config ni. Kan? Ni ada config tak ada? Breeze config apa ni? Open with. Tak ada software lah. Kamu pakai software apa? Notepad++. Ni. Ya, saya install lah. 32 nampak ni. Ni apa ni? Close. Iklan sekejap ah. Okey, mana tadi? Apa benda ni? Cuba je lah. Sebab dia nampak macam susah je kan. Okey, so beris ni termasuk dalam week refresh, week 02 suku. Breeze. Saya buat macam tadi saya buat agak sama. Project. Dan project ada breeze. Okey. Saya boleh saja buat hantar terus satu folder ataupun masukkan folder ni terus ke dalam ni pun boleh. So nanti kalau kata bila kamu browse dia akan direct je lah, slash je lah ataupun tanpa slash kan. Okay, breeze. Oh, ini jadi. Alright, sudah jadi. Kan, ada kan? Yang ni 2 and then
satu Lion. Yang Lion ni tak jadi kan? Tak cantik. Okay, so saya dah ada 2. Jom tengok kamu punya skrin. Tengok Zan kamu. Ada template lain ke? Tak apa. Topi tu tak cantik kan? Topi tu tak lawa. Alright. Wah, dah macam siap on page lah kan? Okay. So tengok kamu punya pakai apa? IP ke? Cuba pakai IP enggak? Saya tak tahu cara nak cari IP tu sir. CMD. CMD yang dekat Windows atau dekat Zen? CMD dekat Windows. Ada tak ada? Dah hilang IP terus. Sekejap sir. Okay. Okay. IP config one word. Type IP config. Dah dekat one word. Config. Okay, tu ada. Berapa tu? 192.168 dot apa tu? 0 ke 8? 8 sir. 8.100 type dekat ni. Tukar kat Nak Lucas. tak dekat. Tukar kat Lucas tu. Okay. Betul. Betul lah. Jadi ya sir. Alright. Lain siapa lagi nak tunjuk? Thank you. Kuzuki ni siapa? Kizuki ni siapa? Syahmi sir. Syahmin. Kan saya panggil Kizuki lah. Sedap sikit sir kalau gitu. Sedap it. Oh. Lain siapa? Alright. Amir. Stream pause. Sama dengan saya. Mana? Hilang dah. Okay. Alright, so week 2 brief. Okay. Thank you. Lain lagi? Siapa lagi? Yang pakai template lain? Ada? Yang lain ada? Ke kamu follow kemudian? So, boleh faham Saya dalam kontainer, kamu dalam ZAM. Boleh kan? InsyaAllah sir. Okay. So, yang ni. Mana kamu punya ni? Ni siapa ni? Daniel lah. Okay. So, okay. Tengok kamu punya ni. Website. Okay. Oh, cantik. Ada handphone. Alright. Lain siapa lagi? Memang pakai ni kena mengadap dia tak boleh pakai Discord ni tinggal pergi dapur basuh pinggan ke apa tak boleh. Sebab stream kita kena tekan kan. Dengar tak kawan-kawan yang dekat dapur tu datang mai tekan. Ataupun yang buka laptop kemudian baring ke kena bangun tekan. Sir, kalau guna WordPress sama ke WordPress yang saya kata install tu, kamu punya install dah ke? Dah. Mana tengok.
Dahsyat ni. Sekejap Install atas Zam. Macam mana? Install dekat Zam saya tu. Tengok. Oh, kena install kat Zam Tak tahu, saya tengok kamu buat lah. Saya tak ajar kan macam tu. Tutorial PHP. Sekejap. Ini je. Ke bukan? Sekejap. Okey, ni pakai apa ni? Zam pakai apa ni? Bitnami WordPress. saja try. Oh, ini saya tak tahu macam mana kamu install. Kamu dah install, kemudian hidup tak dia punya tu? Yang ni bukan Zam lah. Code Ni bukan Zam. Cuba pergi. Sekejap Diganti Zam lah ni. Kan? Okay. Oh, ini kamu punya Zam. So, dia ada WP admin dia kan? So, dia boleh masuk lah. So, semua ni dalam dia punya source code dia semua dalam PHP ya. Betul kan? Alright. Sebenarnya Zaman-zaman saya tak ada benda-benda ni. Kan? Password nampak tu. Alamak. Kantoi. Dah password apa nama install pun sama tu. Nanti bertest ni. Pekat hack belaka. Sini saya tak tahu saya. Alright. Okay. Dia ada team dia situ. Boleh tukar nanti. Okay, good. Very good. Siapa lagi? Ada lagi? W3 School ada PHP 8 tapi bau ni. Banyak Ya, kan baru. tutorial bau installation, download bau. Okay. PHP main W3 School, PHP the right way. Kita try PHP the right way. Okay, PHP the right way dah ada version. Sekejap skrin saya. phptherightway.com. Yang ni dah ada version 8. Tapi saya rasa kita punya kena cover version 7. Tapi tak apalah untuk hari ni lah. Kan? Nanti kamu configure out macam mana nak dapat version 7. Kan? Saya dapat maklumat kita punya ni course kita fokus dekat PHP 7.4 tak ada silap. Okay, ni macam mana nak install code style, language highlight, functional, continue reading apa benda. Oh, dia main pakai meta ni lah. Namespace, kamu menaruh je namespace. Standard PHP library. PHP-i, kamu boleh command lah. Okay, saya tunjuk dalam Docker macam mana nak commandkan PHP ni. Semua nampak saya kan? Nampak kan? Nampak saya? Alright, so saya command. Sebab bila kita tengok tutorial, dia start dengan php-i. Untuk apa tu? Info. Okay. Mula-mula saya kena masuk dalam container. Okay. Masuk dalam container. Enter to container. So, siapa faham? Container ni apa? Docker tu apa? Container tu apa? Siapa tahu? Siapa boleh faham? Docker.
Docker mana ni? Docker ni macam server je, sir. Ni. Nampak tak? Dia macam kapal. Kapal. Kan? Kapal kargo kan? Tapi dia buat bentuk dia catkan kapal dia bentuk ikan paus kan? Kontainer mana kontainer? Atas dia sir. Ni kontainer. Stack tu apa stack? Stack lah kan? Atas kontainer ada kontainer. Okay, dia boleh letak kontainer macam tu. Okay, so kontainer tu apa? Ada cerita lah. Banyak ada sini. Okay, so saya nak masuk dalam kontainer. Sekarang ni saya duduk kat Docker. Saya duduk kat ni, saya boleh panggil Docker je kan? So saya kena masuk dalam kontainer. Masuk dalam kontainer, kamu kena imagine lah. Saya masuk dalam saya naik atas Docker ni, terus saya buka kontainer kan? Faham tak? Dalam kontainer tu lah ada OS dia. Okey. Sudo docker exec. Betul? Saya pun tak ingat. -it. Sebab saya nak interaktif dan juga saya nak dapatkan balik terminal. I interaktif di terminal. Okey. So nama docker saya apa tadi? Nama saya kontainer saya week 02 suku. Okey, so saya nak runkan terminal saya, nama dia bash. Okey. Okey, ni saya punya kontainer. Nampak beza tak? Atasnya root kan? Dalam kontainer atas tu ser kan? Dalam kontainer root. So saya ada root kepada kontainer tu. Okey. Boleh? So saya keluar, saya masuk balik ke dalam Ubuntu saya. Boleh ke tak? Selaju sangat, sir. Oh, laju sangat. Ya. Saya semula. Ni command dia. Ini nama kontainer ni. Okey, ni nama program dia. Okey. So dekat Ubuntu saya, clear dulu Sir ni adalah saya. Who am I? Who am I? Sir. Faham tak? Who am I? Nak tahu siapa saya. Okey. Nampak tak? Okey, so saya masuk dalam kontainer. Ini command dia tadi. So saya type who am I, siapa? Nampak? Dia adalah root. Dia bukan sir. Dia dalam kontainer orang lain, kat luar tu orang lain. So saya keluar, exit lah, exit. Exit keluar lah. Exit. Boleh. Okay. Cluster ni apa? Cluster ni adalah host name. So host name dia kat sini adalah how to change host name in Ubuntu. Okay. More etc host dia katakan.
Ada more etc host name. Okay, so macam mana nak ni? So saya kena tukarkan benda ni. Okay, more ni untuk baca lah, more untuk baca. More. Okay. Okay, so saya punya host saya ni localhost pun boleh, cluster pun boleh. So saya punya cluster. Okay. Alright, so sekarang ni saya masuk dalam container. Sudo ada ni tadi. Okay. So saya more etc host. Okay, so dia letak nama ni, nampak tak? Ni. Hostname dia. Okay. So saya boleh tukarkan dia pakai nano si host. Oh, nano tak ada. Dia kata nano tak ada. Nano tak wujud. Vi etc host. Vi pun tak wujud. Apa yang wujud ni? Install lah. Package update. Package pula apt update. Sorry. Ni lah minggu lepas lah. Apt upgrade. Okay. So clear. Apt install nano. Okay. Dah install nano. Nano etc host. Okay. Nano ni untuk editor lah. So 172.17.0.3. So saya tulis week W2 W02. Okay. Ringkaskan W2 lah. Ctrl X. Yes, modified. Okay, nano etc host name. So saya tukar ni jadi W2. Okay, exit. Exit. Tak boleh masuk pun, tak keluar pun. So kena start stop. Exit saya start stop lah. Okay, saya dah ni. Saya exit dulu, kena keluar dulu. Dah agak lepas tu sudo docker stop week 02 suku. Okay. Start balik. Kejap je. Betul ke ni? Tak jadilah. Host ni tak jadi. Abaikan. Okay, sir. Kan host ni tak bagi. Dia suruh restart. Reboot. Power off. Ada ini tak? Tak ada. Dia tak ada. Dalam ni tak ada. Tak jumpa. So saya tak dapat tukarkan hostname ni. Walaupun saya dah tukar configuration, masih lagi dia pakai yang lama. Right. So saya dalam project. Okay, so ada dalam Breeze. Alright. Okay. So saya dapat masuk dalam container. So apa yang ada dalam container ni kita telah pointkan dia keluar ke cluster tadi dengan command yang ni.
Ni minus V. Command dia adalah minus V. V stand for volume. Volume. Okay. So volume adalah minus V. PWD adalah pass working directory. PWD adalah pass working directory. So bila kamu type PWD, dia adalah pass working directory. Faham? So pass working directory yang saya sekarang adalah dalam /var/www/tms/project/breeze. Okay, yang kita point adalah /var/www/tms saja. Okay, saya dah pointkan ke sini. Okay, daripada PWD maksudnya waktu saya duduk dekat week 2 suku tadi kan. Saya exit lah. Okay, saya exit. So PWD saya adalah /home/ser/week 2 suku adalah dia adalah yang ini /var/www/tml. Yang ini. Okay. So ini adalah yang tambahan kita buat kemudian. Boleh. So dia PWD adalah pass working directory. PWD. Save. Ada siapa ajak kamu Lina? Kelas lain OS? Ada tak? Saya tak ada. Tak ada. Ni first time pakai. First time tengok. Belum pakai kan? Belum. Alright. First time saya. Alright. So clear. So apa yang saya nak buat adalah saya masuk dalam container. Okay. So saya runkan first command PHP yang ini PHP -i. Boleh. PHP -i. Tu dia bagi PHP punya info. Nampak tak? Panjang. Panjang tak? Panjang kan? Panjang now je. Panjang kan? Kamu dekat Zam dapat? Dapat ni PHP -i. Sekejap saya baru nak try. PHP info. Okay, PHP version. Tadi kita buat PHP -v kan? PHP I ni banyak lagi lah. Saya clear panjang. Dapat saya. Sama lah. PHP -v nampak? PHP version. Okay. Boleh. Ni pakai command. Okay. Ada soalan tak? Ada tak? Sir, kan kalau macam pakai Zamo, kan kita dah download template kan? Macam mana kita nak edit template tu? Kamu pergi dekat my komputer kamu. Ataupun kamu tunjuk Zam kamu. Cuba tunjuk Zam kamu. Saya rasa ada dekat Zam tu. Mana? Okey, ada Explorer situ, Explorer. Bawah shell. Kat sini. Ada htdocs. Okay. Okey. Yang folder template tu sudah tak dalam lab. Okey, buka template tu. Okay. Tu index.html nanti kamu right click pakai Notepad++ lah. Oh. Boleh? Okay. Alright. Okay, hari ni kita basic ini dulu lah. Dah 5:30 ni. Sejam setengah dah. Boleh? Ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan, tengok skrin saya balik. Okay. Sekarang saya runkan PHP -v dengan PHP -i tadi dalam container.
Apa akan jadi kalau saya runkan php-v dalam Ubuntu saya? Siapa tahu? Error? Sebab apa error? Saya tak tahu saya. Okay, command not found. Maksudnya PHP saya tak install pun dalam Ubuntu. Saya install dalam container. Saya tak install dalam Ubuntu. Container yang ada PHP. Kat luar ni tak ada PHP. Tu beza dia Docker dengan XAMPP kamu tu. Kan? So, kamu run PHP tu dalam host kamu sendiri. Dalam Windows kamu. Ubuntu saya adalah host. Windows kamu adalah host. Kamu run dekat host. Boleh, saya run dekat host. Tak boleh. Macam tu lah. Okay. Yang kedua beza dia, saya tak boleh pakai localhost. Localhost saya tak boleh pakai. Sebab localhost saya adalah Windows saya. Betul tak? Nampak? Tak adalah. Saya pakai IP sekarang. Itu beza dia. Clear? Alright. So, sekarang kita nak tukar HTML jadi .php. Rename je. PHP boleh? Kamu dah rename? Okay, and then run kan? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sebab PHP boleh baca HTML. HTML tak boleh baca PHP. Nampak tak? Daripada HTML saya tukar jadi PHP. Okay, so edit. Okay, saya edit sini. Saya tak pakai Notepad++ macam kamu. Okay, ingat tak yang last week saya cakap saya nak tunjuk debugging kan? Okay, so kita try yang tu dulu. Kita start dengan benda tu dulu. Okay. So, masukkan PHP code kamu. Boleh? Boleh tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak je. Alright. Okay. And then saya kata kita buat di debug. Okay, debug sama dengan kosong. Boleh? Dah, save dah. Okay. So, kita dekat title ni ada title kan? Okay, dekat title. Kita run dulu. Tengok ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Tak ada masalah kan? Tekan. Okay. So, debug saya sama kosong, tak ada masalah. Alright. Okay. So, dekat title ni, saya nak masukkan, nak inject kod PHP. Saya boleh masuk macam ni. Okay. Nampak tak? Boleh, kamu boleh buat sama. Yang download template lain tu, title dia lain kan? So, cari title. Okay, saya masukkan PHP kat sini. Dapat? Dapat tak? Sekejap sir.
Boleh kot pakai Notepad++ sekejap. Save. Klik kanan, edit, Notepad, edit with, Notepad++ kat mana? Oh, 540 dah. Remember this editor. Boleh. Ini saya boleh zoom pakai mouse je. Lagi senang kan? Cantik. Dia ada color-color sikit. Tadi boring tak? Boleh. Dah ke? Yang pakai Yes, Sam dah ke? Sekejap, saya tak jumpa kat Title. mana. Tak jumpa title. Tak jumpa. Index.html dah tukar jadi index.php? Dah. Ni belum? Dah. Yang lain. Diam je. Kan lupa. Rename juga saya. Ya, apa? tak boleh rename saya. Tak boleh? Dah try rename tak dapat. Rename tak dapat. Mungkin kamu punya ini dah file name extension ni check ke uncheck? Cuba check. Dia akan jadi ada kat situ. View. Yes, sir. Dia hilang kan? Nampak? So boleh rename lah. So kena check file name extension dekat view. Kalau dalam Mac kamu tekan control. Saya tak tahu Mac, saya hentam je tu. Ada yang pakai Mac tak? Siapa pakai Mac? Boleh tukar kan? Boleh rename je kan? Nak command line lagi senang. Command line dalam ni panggil dia move mv. Okay, original name, new name. Okay, nak rename lah, Okay, so saya tebak ls ada project, cd project, ls ada breeze, cd breeze. Okay, saya tekan tab tu yang cepat tu. ls ada index.php. Okay, saya move prepros 6.config jadi prepros config .mp4 contohnya. Nampak? So bila saya ls, nampak saya ada file mp4. Sorry. .config ni buang jadi .mp4 jadi .config jadi .mp4 kan. Okay, so sekali lagi, so nampak okay, so mv okay jadi .config. Nampak? Alhamdulillah. Ya. Mute tak? Alhamdulillah, lega dapat posin. Tak dengar kan? Kuat tau. Okay, so kepada mp4
kali ulangan. So saya rename jadi config balik. Kan? Okay, so mv index.php jadi index.html. Ni asal kan? Kan? So index.html tukar jadi index.php. Command line. Mana cepat? Mana-manalah. Okay. Dah ke? Yang ni dah ke? Dah sir. Alright. So, kita belajar apa minggu lepas? Print kan? Yes. Okay, print. So, print and then buka tutup semicolon debug mode. Okay, dah type tu. Save. Boleh ya? So, ni kod PHP saya tengah-tengah HTML. Alright, and then mana? Ini bila saya refresh nampak dia tulis tu debug mode. Pasal tak? Nampak ni? Sign. Okay, debug mode. Okay. So saya ada debug mode. Okay, so saya nak pakai ini. Kan? So saya akan letak if debug. Okay. And then buka, tutupkan yang ini. Okay, save. Kalau kamu susun cantik-cantik dia jadi macam ni lah. PHP, lepas tu if debug. Macam tu kan? Betul tak? PHP. Ada PHP. Okay. So, jadi macam tu lah. Tapi saya tulis dalam satu line je. Okay, save. Dan refresh. Ada error. Jumpa tak error? Jumpa. So hari ni saya nak tunjuk kamu kalau ada error dia akan keluar macam ni. Cover. Nice cover sir. Try tak? Okay. Tertinggal kurungan. Tadi saya ajak kamu cara-cara nak tengok error kan. Macam tu lah. Kita kena belajar dari kesilapan kan. Okay. So siapa tak sempat tengok error tadi, jangan letak ni. Buat-buat konon-kononnya ada error. Macam ni lah. Kan tertinggal satu ke. So nampaklah error. Macam tu kan. Pandai cover. Okay. Okay.
Dah hilang tak debug? Boleh? Boleh tak? Boleh ke? Boleh sir. Alright, boleh. Boleh. Macam mana saya nak hidupkan balik debug ni? Siapa tahu? Nak bagi keluar balik debug. Okay, saya cuba setkan dia jadi satu. Bila satu dia akan jadi? Dia akan jadi true kan? Boleh? Oh, yes. Bila dia true baru dia print. Alright. Ini yang saya kata saya nak. Nampak? Sekarang kita dalam debug mode. Nampak tak? Untuk memudahkan kamu nanti bila kamu nak try test something kamu masuk dalam this debug. So bila dah siap kamu just tukarkan ini, tukarkan ke atas ni jadi kosong. So benda-benda yang kamu test tu akan hilang secara automatik. Dekat yang coding kamu pun tak perlu delete. Ni bila dah siap kita nak kena delete code kan. Alright. Okay. Jumpa dah. Itu yang pertama adalah debug. Okay. Today's lesson. Today's ada S tak? Okay. Okay. Yang kedua include. Okay, yang kedua include. Yang kedua include. Include, saya nak includekan config.php. Save. config.php. Ada error tak? Ada error. Bukan error, ada warning. Maksud dia apa? Tak ada pun file nama config.php. Nampak tak? Config. Okay. So, betul lah tu. So, kita wujudkan new file nama dia config.php. Okay, dalam tu kita letak coding PHP. And then tutup. Save. So saya dah ada config.php. So saya try sekali lagi. Tak ada warning dah. Okay. Apa yang saya nak buat adalah saya nak pindahkan debug ni pergi mana? Config. Betul. Kamu pun dapat detect ya. Okay. Okay. Alang-alang kan? Satu terus kan? Alang-alang satu terus lah. Dia dapat baca tak? Tak dapat baca. Dia tak dapat baca lah.
Require. Aduh, require. Masya Allah. Require. Save. Okay, sekali lagi. Sama juga. Alah, maksudnya betul lah kan. Include pun boleh kot. Sebab saya. Sebab ada di box sini. Okay. Saya tak pindah tadi kan. Boleh lah. Include pun boleh. Require pun boleh. Masalahnya saya tadi saya tak pindah. Saya copy. Tapi dalam ni debug masih lagi kosong. So jangan dia akan ambil latest lah. Mula dia pergi masuk dalam config. Dalam config ada debug sama dengan 1 kan. Kemudian second line dia baca debug sama dengan kosong. So maksudnya tak ada debug lah. Sekarang dah okey. Saya ingatkan sebab salah include dengan require. Okey, ni cerita lain. Require dengan pun boleh tak? Kita boleh pakai require, include dengan require. Include ni lebih kepada kita nak tambah file kan. Require, nampak? Nak tambah header, nak tambah menu. Require ni maksudnya kita nak variable kita. Okay. So include and require. Oh, pandai cover. 2 kali cover dah kan. Include and require. Boleh ya? Require. Okay, masa dah habis. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh? 2 minit ni. Boleh. Boleh ya? So ni require. Nampak? So saya dalam debug mode. Nampak? Okay. Satu lagi adalah meta. Meta HTML redirect. Ni ada ni lah. Sorry. Ini. Okay. So dekat depan ni kita buat index.html. So URL saya sama dengan apa tadi? /project /breeze tab breeze project breeze. Yes. Save. Okey. So saya buang ini semua. Nampak tak? Faham tak? So yang kedua adalah yang ketiga adalah redirect. Dah cukup 1. 3 dulu. Meta tag. Okey. Meta tadi kat mana? Sini kan?
Kita buat satu lagi HTML. Okay. So saya copy ni meta equivalent sama dengan refresh. Lepas tu content kosong. Kalau kata kamu nak bagi lambat sikit kan, kamu nak buat ada loading pusing-pusing kan, bolehlah 3 saat. Pusing-pusing, kemudian URL dia sama dengan file yang kita nak pass. Oh, saya tak boleh save sini. Kenapa? Okay. Ada masalah teknikal sikit. Okay. So, sekali lagi saya letak 3. Saya dekat sini je. Nampak tak? Selepas 3 saat baru dia redirect ke projek saya. Boleh ya? Boleh macam tu je. Boleh macam tu. So nanti kalau kamu ada projek version 3 ke, tak payahlah usik folder dia. Buatlah projek /breeze version 3. Lepas tu kat depan tu yang kamu tukar redirect dia ke version 3. Yang lama tak payah delete lah. Kan, mana tahu tiba-tiba ada problem ke, kita redirect balik ke yang lama. Kan, version asal. So dia orang tak perlu tahu yang kat belakang ni. Kan, lepas 3 saat okey dia pergi. Kan, kalau kamu buat letak benda yang pusing-pusing tu, panggil apa tu? Bootloader. Bootloader. Loader HTML. HTML bootloader, betul. Panjang. Macam mana nak part ni? Ni ya? Download zip. Okey, download zip. Desktop. Betul ke ni? Okey, so saya renamekan yang saya punya. Mana ni? Index 0. Masukkan dia punya. Okey, masukkan dia punya. Tak tahu jadi tak jadi kan? Rasah je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi apa benda pun. Hello lah. Lain. Tak nak ni. Try and error lah. Takut dia kena configure je lah kan. Ni bootloader tak apa-apa. File. Loading single page. Alah, rupanya letakkan apa nama? Letakkan GIF pun boleh kan? GIF loading. Ada GIF.
Boleh. Save image as GIF. Loading.gif. Ini balik. Edit. Image apa? IMG kan? Betul? Salah. Oh, tak tutup. Careless lah. Ada. Boleh. Kan? Background sama apa? Background. Background. Black ya. Betul. Align. Center. Betul. Tak jadi. CSS. Background. Background tolak color. Sorry. Tak jadi pun. Tak tahu kenapa tak jadi. Ini dekat body lah. Kan? Boleh jadi. Align. Mana satu line ni? Text align. Macam tu. Betul. Kata sekejap kan. Punya lama. Tak jadi. Nantilah cari yang lain tu. Okay. So, okey lah tu.
Kan align tak jumpa. Nanti kita belajar CSS. Boleh? Okay sir. Alright. So text align tak jumpa. Okay. Boleh ya? Okay, so dah terlebih 10 minit. Saya minta maaf. Ada yang nak semayang lah apa. So nanti continue dekat mana? Ni PHP Rightway ni kamu continue kat sini. Boleh? Nak belajar dia punya argument dia. Okay. So kamu boleh ni, and then kat sini ada lagi ni install skip. Kita dah ada install. Dependency programming basic coding practice basic start basic. Okay, belajar date time ada. Semua ni ada date time. Boleh? Belajar kat sini lah. Project, breeze, index, edit. Okay, so cari dekat dalam HTML. Ni header kan? Di dalam mana saya cakap tadi? Body. Ada body tak? Terjumpa dah body. Okay, so dah ada body. Okay, jangan lupa masukkan apa tadi? PHP untuk if apa saja tadi? If debug kan? Buka and then tutup. So kamu boleh test lah, senang je. Tutup. Boleh. Okay. So ambil daripada website tu, basic dia. So cuma tambah saya punya coding. Yang ni kena tak PHP buka tutup. Okay, saya punya coding tadi if debug lah. Nampak? Buka, tutup, senang je. So bila kita test, nampak? La ilaha illallah. Nampak? Ni dah keluar dah. Kat sini. Boleh? Kan? So kita tak ada masalah lah nanti kalau kata kita nak eksperimen and then kita nak tutup, just tukar dekat debug ni kosong. Save. And then so hilang. Nampak? Alright. Thank you for your time. Maaf terlebih masa. Ada apa-apa lagi? Sir, Ya. Kalau tak ada apa-apa, itu saja hari ini. Jangan lupa clock out ya. Okay, terima kasih Sir. Okay, sama-sama. Thank you for your time. Assalamualaikum. So kita tutup dengan tasbih kifarah dan salawat wal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum. Thank you sir. Sama-sama.